Nabi SAW telah menyebut tentang seorang lelaki di kalangan Bani Israel yang menghabiskan 1000 bulan dengan berjihad ya Allah SWT. Mendengarkannya itu, para sahabat telah mula cemburu. Untuk mengatasinya, Allah telah menurunkan malam Lailatul Qadar. Dalam satu riwayat lain dinyatakan bahawa baginda SAW menyebut mengenai 4 orang, iaitu Hadrat Ayub AS, Hadrat Zakaria AS, Hadrat Hizqil AS, Hadrat Yusya AS, yang masing-masing telah beribadat selama 80 tahun tidak menghendaki Allah SWT walaupun sekelip mata. Perkara itu telah menjadi para sahabat keheranan. Lalu Hadrat Jibril AS pun datang mendengarkan surah Al-Qad. Selepas itu ada juga riwayat yang lain. Biasanya sebab berlaku perselisihan dalam riwayat ini kerana berbagai kisah berlaku pada masa yang sama, kemudian barulah ayat diturunkan. Maka ayat itu boleh dikaitkan dengan sebuah kisah tersebut, walaupun dua bentuk asbabun nuzul sekalipun. Namun itu kadar tetap merupakan satu kurniaan yang sangat besar kepada umat Muhammad SAW. Malam tersebut ialah kurnia Allah SWT. Kemampuan untuk beramal pada malam itu adalah segala taufiknya. Sepatutnya kita cemburu terhadap para ahlullah yang berkata, sejak dari balik lagi saya tidak pernah terlepas daripada beribadat dalam Lailatul Qadar. Walau bagaimanapun berlaku perselisihan banyak di kalangan orang Islam dalam menentukan malam tersebut, hampir mencecah 50 pendapat dan untuk meliputi kesemua sekali adalah sukar. Hanya pendapat-pendapat yang masyhur sahaja akan disebutkan. Kelebihan malam tersebut telah nyatakan dalam kitab-kitab hadis dengan berbilang riwayat dalam berbagai-bagai bentuk yang bahagiannya akan disebutkan. Oleh kerana kelebihan malam tersebut dinyatakan dalam Al-Quran yang suci, bahkan satu surah yang tersendiri telah diturunkan berkenaan dengan malam itu, maka adalah wajar pertama sekali dituliskan tentang tafsir surah tersebut. Terjemah ayat ini telah dipetik dari kitab Bayanul Quran kalangan Hadrat Mana Ashraf Ahli Tanawir rahmatan alaih, dan tafsirnya diambil daripada berbagai kitab lain. Inna anzalnahu fi lailatul qadr, sungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Qadar, malam kemuliaan dan kebesaran. Al-Quran yang suci diturunkan daripada Lauh Mahfuz ke langit dunia. Pada malam tersebut satu perkara pun sudah cukup untuk menyatakan fadilat malam itu. Sungguhnya malam itu kadang mengandungi berbagai fadilat yang lain serta mengandungi keberkatan. Namun sesuatu yang begitu agung sekali ialah Al-Quran yang suci telah diturunkan pada malam ini. Kemudian untuk menambahkan lagi minat kita, Allah SWT bertanya, wa ma adraka ma lailatul qadr, dan adakah engkau mengetahui apakah kebesaran malam itu kadang itu? Yakni adakah kamu mengetahui akan kebesaran dan kelebihan malam tersebut? Betapa banyak kebaikan dan betapa besar fadilat yang tergandung pada malam itu. Kemudian barulah disebutkan dengan kelebihannya, Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, Lailatul Qadar adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi sebanyak mana pahala yang didapati dengan beribadat selama 1000 bulan, maka lebih dari itu pahala yang akan didapati apabila beribadat pada Lailatul Qadar. Bahkan berapa banyak yang lebih itu pun akan diketahui. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu diturunkan malaikat dan Jibril dengan izin Tuhan mereka kerana membawa segala perkara. Alami Razi rahmatan alaih melihat bahawa pada permulaan apabila para malaikat melihat kamu, maka mereka meluah kebencian terhadap manusia dan telah berkata kepada Allah SWT yang maha tinggi, adakah engkau akan menciptakan sesuatu yang akan berlaku rasakan di dunia dan akan menumpah darah? Selepas itu apabila kedua ibu bapa melihat kamu pada permulaannya, iaitu ketika kamu dalam keadaan tisan mani, maka telah jadi membenci kamu sehingga jika terkena pada kain, maka kain itu akan terus dibasuh. Tetapi bila Allah SWT telah berikan bentuk yang lebih baik daripada itu, ibu bapa pun mula mengasihi dan menyayangimu pada malam itu dengan taufik Allah SWT. Kamu sibuk dalam mengenali Allah SWT dan mentaatinya, maka para malaikat pun turun untuk memohon kemaafan dan ungkapan dahulu. Ada beberapa pendapat ulama tafsir tentang makna roh. Pertama, pendapat kebanyakan ulama seperti telah ditulis di atas ialah makna roh yang dimaksud Jibril AS menuliskan bahawa inilah yang lebih sahih disebabkan keutamaan Jibril AS. Maka dia telah disebutkan secara khusus setelah malaikat-malaikat disebutkan. Setengah yang lain pula berpendapat
Yang dimaksud dengan roh ialah satu malaikat yang sangat besar, iaitu seluruh langit dan bumi di hadapan sebesar satu suap sahaja. Pada pendapat bahagian yang lain pula, roh bermaksud satu kumpulan para malaikat yang khas, yang hanya dapat dilihat oleh malaikat-malaikat lain pada Lailatul Qadar sahaja. Pendapat keempat, roh adalah satu makhluk Allah yang sangat khusus, yang juga makan dan minum, tapi bukanlah malaikat dan juga bukanlah manusia. Pendapat kelima yang dimaksudkan dengan roh adalah Hadrat Isa AS, yang turun bersama para malaikat untuk melihat amalan cemerlang umat Muhammad SAW. Pendapat keenam, roh adalah rahmat Allah yang khas. Jadi maksud ayat Al-Quran di atas ialah pada malam itu para malaikat akan turun, dan selepas itu rahmat aku yang khas pula akan turun. Selain pendapat-pendapat ini ada beberapa pendapat lain, tetapi pendapat yang pertama adalah lebih masyhur dalam kitab Sunan Bahaqi. Diterangkan Hadrat Anas radhiyallahu anhu merakam sebuah hadis bahawa pada malam itu Jibril AS akan turun bersama satu kumpulan malaikat, dan mereka akan berdoa rahmat untuk siapa sahaja dilihat dengan sibuk berzikir dan melakukan ibadat-ibadat lain. Dalam kitab Muzairul Haq bahawa pada malam itu itulah para malaikat telah dijadikan, dan pada malam itu juga unsur-unsur kejadian Adam AS telah mula dihimpun, dan pada malam itu juga lah pokok-pokok ditanam dalam syurga. Di samping itu terdapat banyak riwayat yang menyatakan bahawa doa dan lain-lain amalan dikabulkan pada malam itu. Dalam kitab Durrul Mautul terdapat riwayat menyatakan bahawa pada malam itulah Hadrat Isa AS telah diangkat ke langit. Pada malam itu juga lah taubat Bani Israel telah terima. Salamun hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam yang berkat itu hingga ke terbit fajar. Para malaikat akan terus beri salam kesejahteraan kepada orang-orang Islam. Setiap bulan malaikat akan berselisih ganti datang dan pergi sebagaimana yang dijelaskan dalam setengah hadis, ataupun maksud ayat itu ialah keseluruhan malam itu penuh dengan kesejahteraan, terpelihara daripada segala jenis keburukan dan kerosakan, keberkatan yang tidak diikhlaskan untuk mana-mana malam tersebut, bahkan berterusan hingga ke subuh. Selepas bentangkan surah ini, Allah SWT sendiri telah menyebutkan berbagai-bagai bentuk fadilat terdapat pada malam itu, maka tidak perlu lagi untuk membukakan hadis-hadis. Namun begitu dalam hadis itu banyak disebutkan tentang kelebihan malam Lailatul Qadar. InsyaAllah kita dapat amalkan dan sampaikan kepada semua kami di sini. Allahumma